Saya Laila Azwa binti Abdul Ramzan dan hari ini saya akan membincangkan tentang dokumentari pencemaran alam sekitar. So, apa itu pencemaran alam sekitar? Pencemaran merupakan perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, kimia, biologi atau arah sinaran mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan kegunaan-kegunaan berfaedah yang menimbulkan sesuatu keadaan yang mungkin berbahaya kepada kesihatan, keselamatan atau kebajikan awam, manusia atau organisma-organisma lain dan tumbuhan serta juga haiwan. Dan pencemaran alam sekeliling bumi juga mempunyai akta, iaitu Akta 127 Kualiti Alam Sekeliling 1974. Pencemaran alam sekitar ini juga terdapat beberapa jenis pencemaran, antaranya ialah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran bunyi dan pencemaran sisa bahan pepejal. Hari ini saya akan menceritakan bahawa bagaimana pencemaran boleh berlaku dan apa kesan dan juga cara mengatasi pencemaran alam sekitar. Hari ini saya akan fokuskan kepada dua pencemaran sahaja, iaitu pencemaran udara dan juga pencemaran air. Pencemaran udara berlaku disebabkan dua kaedah, iaitu pencemaran primer dan juga pencemaran sekunder. Pencemaran primer disebabkan oleh penghasilan sulfur monoksida dan juga karbon monoksida akibat daripada proses pembakaran yang tidak lengkap, merupakan punca pencemaran udara primer. Manakala pencemaran udara sekunder disebabkan oleh tindak balas sulfur dioksida yang bergabung dan membentuk dengan gas-gas yang tidak diperlukan oleh benda hidup. Apa yang menyebabkan pencemaran udara ini berlaku? Disebabkan 4 benda, iaitu aktiviti pembakaran terbuka yang dilakukan oleh masyarakat kita sendiri. Mereka melakukan aktiviti pembakaran secara terbuka dan menyebabkan oksigen di udara terjejas. Manakala pelepasan asap kilang ataupun kenderaan, kerana kenderaan kita tidak menggunakan minyak tanpa plumbing, dan pelepasan asap cerobong juga pelepasan asap kilang tidak menggunakan cerobong. Disebabkan itu pencemaran udara berlaku. Dan yang ketiga ialah penggunaan klorofluorokarbon yang dipanggil sebagai CFC. Yang ini contohnya adalah penggunaan aerosol seperti spray nyamuk, spray minyak wangi, minyak wangi untuk rumah, kereta, seperti itu. Dan juga ekol menyebabkan pencemaran udara juga, kerana dia menggunakan CFC. Dan terakhir sekali ialah aktiviti penorokan hutan yang dilakukan oleh manusia juga. Disebabkan itu pencemaran udara berlaku secara berleluasa dan tidak dapat dibendung dengan sekaligus dengan efektif. Disebabkan masyarakat kurang mempunyai kesedaran tentang alam sekitar. Kesan pencemaran udara terdapat 4, iaitu disebabkan pencemaran udara ini ianya boleh menjejaskan masalah kesihatan manusia. Disebabkan oleh kita menghidup udara yang sudah tercemar, dan juga menyebabkan masalah-masalah kesihatan yang lain juga. Dan seterusnya ialah sektor pelancongan juga terjejas. Ianya boleh terjejas jika berlakunya pencemaran udara yang terlalu teruk seperti jerbu. Ianya boleh mengganggu aktiviti harian masyarakat juga. Dan ketiga ialah kemusnahan alam sekitar. Yang ini boleh
boleh menjejaskan habitat flora dan fauna juga terjejas, dan semakin lama mereka semakin semakin pupus, habitat mereka semakin pupus. Dan terakhir sekali, seperti saya cakap tadi, ialah mengganggu aktiviti harian masyarakat, iaitu jika berlakunya jerepuk, masyarakat tidak dapat mempunyai penglihatan yang jelas untuk melakukan aktiviti harian. Jadi ini adalah kesan-kesan pencemaran udara yang berlaku sekarang dan juga sebelum ini. Okey, sekarang saya akan menceritakan cara untuk mengatasi pencemaran udara. Iaitu ada saya senaraikan di sini ada 6. Yang pertama ialah menghijaukan kawasan. Yang kedua ialah penggunaan petrol tanpa pemben. Ianya sesuai untuk pengudaraan agar udara kita tidak tercemar. Dan yang ketiga ialah program kitar semula. Ini akan membantu sedikit demi sedikit untuk memberi kesedaran kepada masyarakat, serta melakukan kempen supaya masyarakat sedar tentang alam sekitar ini penting kerana ianya khazanah alam. Ianya kempen ni boleh dilakukan di platform media sosial, radio, di televisyen dan sebagainya. Dan seterusnya ialah memperkasakan undang-undang alam sekitar. Tindakan undang-undang juga perlu agar dapat membendung masalah pencemaran yang berlaku. Dan akhir sekali ialah memperkenalkan pendidikan alam sekitar, seperti di sekolah, mewujudkan subjek alam sekitar supaya mengajar pelajar untuk mencintai alam sekitar, supaya khazanah ini boleh dilihat untuk generasi akan datang. Pencemaran seterusnya ialah pencemaran air. Punca pencemaran air ini berlaku. Yang pertama ialah pembuangan sampah. Pembuangan sampah sarap ni dilakukan oleh individu yang tidak bertanggungjawab, yang membuang ke dalam sungai secara sengaja. Individu ini secara sendiri terdapat individu sama ada diri sendiri ataupun menurut arahan orang atasan mereka untuk membuang sampah yang dihasilkan ke sungai-sungai berdekatan, sehingga terdapat agensi swasta dari negara luar yang melancarkan kapal otomasi mengutip sampah sepanjang Sungai Klang demi mengatasi pencemaran yang telah lama membara di kawasan tersebut. Ramai individu akan membuang sampah pada waktu malam di kawasan yang tidak dilihat oleh orang sekeliling demi mengelakkan daripada ditangkap oleh penguat kuasa. Oleh itu, masih ramai yang tidak mempunyai kesedaran tentang pencemaran air kerana habitat akuatik terjejas. Sebab itu tidak digalakkan untuk membuang sampah merata-rata. Dan seterusnya ialah pembuangan sisa toksik. Pembuangan sisa toksik ini akibat daripada kilang-kilang yang berdekatan pembuangan sisa-sisa kimia dari kilang-kilang yang berdekatan tanpa sebarang tapisan. Ianya seperti yang kita ingat berlakunya pencemaran air di Sungai Kim iaitu di Pasir Gudang di Semenanjung di mana pembuangan sisa toksik dalam Sungai Kerbabit
bukan sahaja mencemarkan sungai, malah ianya mencemarkan udara serta mengancam kesihatan masyarakat sekeliling dan juga habitat akuatik yang tinggal di dalam laut. Oleh itu, jika berlakunya pembuangan sisa toksik, ianya mempunyai kos yang banyak, dan juga ianya harus memerlukan kaedah yang betul supaya sisa toksik ini dapat dibendung, dapat dikurangkan, dapat diuruskan dengan cara yang betul. Okey, ya, disebabkan itu pengusaha kilang-kilang ini mengejar keuntungan dan ingin berjimat kos. Mereka menggadaikan sumber alam, iaitu sungai. Jadi jalan mudah yang diambil oleh individu yang tidak bertanggung jawab ini menyebabkan kehidupan akuatik dalam sungai mati, dan seterusnya mengancam sumber air mentah di kawasan sekeliling. Dan akhir sekali ialah pertumpahan minyak disebabkan pelanggaran kapal. Yang ini adalah kapal yang membawa minyak, bahan-bahan kimia macam tu, and then itu adalah satu kemalangan, dan harap-harap ianya tidak akan berlaku lagi. Dan kesan-kesan pencemaran alam sekitar yang saya sudah senaraikan ialah kemusnahan, terutamanya ialah kemusnahan hidupan akuatik itu memang sangat terjejas. Kedua ialah kesihatan manusia terjejas disebabkan kita juga menggunakan air, sumber air, dan jika sumber air itu terjejas, maka kesihatan kita juga terjejas kerana kita meminum air tersebut, walaupun air tersebut sudah ditapis, sudah diproses. Dan akhir sekali ialah berlakunya bencana seperti banjir. Banjir ni disebabkan pembuangan sampah di longkang, di parit, di longkang besar, menyebabkan banjir kilat, menyebabkan air itu susah untuk turun ke bawah tanah, macam dia susah untuk surut, disebabkan terlalu banyak sampah yang berlonggok disebabkan longkang tersebut tersumbat. Oleh itu, cara mengatasinya ialah ada 3 juga saya senaraikan, iaitu mengubah undang-undang yang melarang sesiapa sahaja individu daripada melakukan kegiatan yang membolehkan pencemaran sungai. Ini harus diperkasakan. Dan seterusnya ialah mewajibkan sistem pembentuk air buangan dan loji pelepasan bahan sisa-sisa bersepadu. Dan akhir sekali ialah penubuhan sebuah yayasan atau kelab pencinta sungai perlu dimulakan agar memberi kesedaran kepada masyarakat sekeliling. Oleh itu, secara keseluruhannya, masyarakat dengan kerjasama media massa haruslah meningkatkan tahap kesedaran sivik orang ramai tentang betapa pentingnya pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Jika semua pihak berganding bahu bagi mengambil langkah yang proaktif, setiap individu juga haruslah meluaskan pemikiran dan memanifestasikan fikiran dan membuat interpretation masing-masing dalam kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar demi kelangsungan generasi akan datang. Sekian, itu saja dokumentari saya pada hari ini.